Sikit Ustaz, isu doa di mana dalam perhimpunan baru-baru ni pemimpin PAS mendoakan kehancuran kepada parti UMNO. Apa komen Ustaz dalam perjalanan kami ke Putrajaya? Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ke Putrajaya. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ke Putrajaya. Ya Allah, hukumkanlah UMNO, hukumkanlah UMNO dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Kezaliman UMNO 50 tahun lebih kepada agamamu, kepada hamba-Mu, kepada negeri kami ini. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang hal kami. Ya Allah, hukumkan UMNO. Ya Allah, hukumkan UMNO BN. KOBN! KOBN! BNKO! KOBN! BNKO! KOBN! BNKO! Dalam pilihan raya ke-13 ini, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan kami ke Putrajaya, ya Allah, dengan begitu sekali mudah dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Kalaulah kami salah, kalaulah kami kena tenggelamkan Fir'aun di dalam laut. Kamu telah izin kepada bumi-Mu telan Qarun, ya Allah. Kamu telah menghanapkan Namrud dan begitu juga Abu Lahab. Maka sungguh mudah untuk kami bagi menjalankan UMNO dan BN. Biasanya untuk kebaikan, maknanya kita doa orang tu panjang umur, kita doa negara kita selamat, kita doakan kedamaian, kita doakan kesejahteraan. Tak pernah kita doakan orang itu binasa ke, nak hancurkan sesiapa, tak pernah. Dan dalam Islam pun itu bukan cara Islam, itu cara yang tak dapat bertentangan dengan prinsip Islam. Sebab doa itulah untuk kebaikan. Dan UMNO tak pernah mendoakan kehancuran PAS. Sebenarnya pertama sekali berkaitan dengan pendirian Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap pemerintah. Pemerintah ini, kata Al-Imam Al-Qasim ibn Mukhaymarah, kata beliau perkataan yang sangat menarik. Kata innama sultanukum zamanukum, ataupun innama zamanukum sultanukum. Sesungguhnya zaman kamu bergantung kepada pemerintah kamu. Maknanya keterikatan masa dengan kepimpinan, keterikatan sebuah negara dengan kepimpinan. Sebab itu kata dia yang seterusnya, idza saluha sultanukum saluha zamanukum, wa idza fasada sultanukum fasada zamanukum. Maka apabila sultan kamu itu baik, maka baiklah zaman kamu. Dan sekiranya sultan itu buruk, buruklah zaman kamu. Dia memberikan kepada kita bahawasanya kita perlu memastikan pemerintahan ataupun pemerintah kita itu berada dalam keadaan yang baik. Okey. Itu pendirian pertama ahli sunnah terhadap pemerintah. Susulan daripada itu, apabila berhadapan dengan pemerintah dan pemimpin yang zalim, saya tak memaksudkan mana-mana tempat dan mana-mana negara, umum saya berikan. Apabila berhadapan dengan pimpinan yang zalim, pimpinan yang kejam dan sebagainya, apa pendirian ahli sunnah? Saya bercakap tentang ahli sunnah. Saya bukan bercakap tentang Dewan Ulama PAS. Saya tak bercakap tentang ulama-ulama di dalam UMNO. Saya tak bercakap tentang ilmuwan di Malaysia. Saya bercakap pendirian ahli sunnah daripada zaman berzaman. Okey. Kita lihat, contoh kita ambil Imam Ahmad ibn Hanbal bila berhadapan dengan fitnah di zaman pemerintahan Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun, pemerintah pada ketika itu tangkap Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau orang kita tak kenal Imam Ahmad ni, saya cerita sikit pasal dia. Dia murid antara murid kesayangan Al-Imam Syafi'i. Dan dia adalah pendiri mazhab Hanbali. Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia ditangkap oleh Khalifah Ma'mun, dipenjarakan, disiksa dan dipaksa menukar pendirian akidah. Bukan hal yang kecil. Orang datang bertemu dengan dia, bertanya kepada dia, wahai imam, apa doa kamu kepada pemimpin? Apa kata dia? Lau kanat li da'wah mustajabah la da'awtu lis-sultan. Kalau sekiranya aku ada doa yang mustajab, yang baik, yang dimakbulkan oleh Allah, nescaya aku akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Itu pendirian ahli sunnah.
Dan pendirian ini disusuli oleh ulama-ulama ahli sunnah selepas daripada beliau, yang terdiri daripada Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, yang terdiri daripada Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab I'tiqad A'immatil Hadith, dan yang disusuli juga dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan seterusnya, yang menyatakan bahawasanya contoh perbezaan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Barbahari sangat indah dalam Syarh Sunnah pada muka surat yang 116. Beliau menyatakan, idza ra'aita ahadan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahib hawa. Sekiranya kamu melihat seseorang itu mendoakan keburukan pada sultan, pemerintah, ulil amri, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ahadan, adapun sekiranya kamu melihat seseorang itu yad'u lis-sultan, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, untuk ulil amri, untuk sultan, fa'lam annahu ahlus sunnah, insya-Allah, ketahuilah dia adalah ahli sunnah, insya-Allah. Maka ini pendirian ahli sunnati wal jamaah, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Begitu juga ulasan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Beliau menyatakan secara terang dan jelas ketika mana menjelaskan pendirian akidah ulama-ulama hadis zaman berzaman. Ini saya cakap ni 1000 tahun dulu. Ini bukan cerita minggu lepas. Ini cerita 1000 tahun dulu. Saya bukan menukilkan ulama saya ataupun ulama parti tertentu, tidak. Ini pandangan dan perkataan ulama-ulama yang jelas mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, tidak ada kekhilafan. Apa kata beliau? Beliau menyatakan secara terang, doakanlah kebaikan untuk pemimpin. Kebaikan untuk pemimpin akan memberi kesan kebaikan juga untuk rakyat. Jauhilah mendoa laknat dan keburukan ke atas pemimpin. Kerana keburukan ke atas pemimpin, dia akan memberi keburukan kepada rakyat. Itu pendirian ahlu sunnati wal jamaah. Saya kira jelas hal yang seperti ini. Begitu juga poin yang ketiga saya nak sentuh, sikap kita pada hari ini. Dan saya nak komen langsung pada isi kandungan doa yang dibacakan. Iaitu dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala hancurkan UMNO dan Barisan Nasional. Allah jahanamkan mereka. Kaitkan dengan isu Qarun, isu Fir'aun, isu Namrud dan sebagainya. Wa iyyaka wa karaima amwalihim ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Jauh daripada mengambil harta-harta mereka yang mereka sayang. Takut doa orang yang kena zalim. Kerana tidak ada dinding antara orang kena zalim dengan Tuhan. Tak ada dinding, tak ada hijab. Tak ada hijab, mana doa diperkenankan. Para ulama mengatakan termasuklah orang yang kafir. Orang kafir yang kita buat zalim, apalagi orang wali, orang soleh kita buat zalim, ini lagi bahaya. Di mana hadis ini menunjukkan bahawa boleh bagi seseorang yang kena zalim dia berdoa supaya Tuhan binasakan orang yang zalim. Dibolehkan. Dibolehkan. Oh, surat khabar kata tak boleh. Surat khabar ngaji ke tau? Surat khabar tak ngaji. Kita ambil daripada hadis, ambil daripada Quran. Ambil daripada Quran. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, engkau beri kepada Fir'aun harta benda kekayaan perhiasan dunia yang banyak. Fir'aun dan bala tenteranya, pembesar-pembesarnya menggunakan harta ini untuk menyesatkan orang ramai. Harta benda digunakan untuk menyesatkan orang, beli orang, rasuah orang supaya ikut dia. Gunakan harta benda untuk sesatkan orang. Ini menjadi amalan Fir'aun. Amalan Fir'aun. Kalau ada orang buat begini juga, dia ikut cara Fir'aun. Gunakan harta, gunakan kekayaan supaya orang ikut dia. Betul ke salah ke jangan berdiri. Salah pun dia ikut juga. Dengan beri harta
sama ada beri harta itu secara rasuah ataupun secara ilaun, secara gaji. Kau jahat, kau naik gaji. Kau zalim, kau naik gaji, kau naik pakak. Gunakan harta. Maka Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, binasakanlah harta Firaun. Tutup pintu hati mereka, kerana mereka tidak beriman. Malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih. Wahai Tuhan, jenis Firaun ni dia tidak percaya, malaikat turun azab baru dia percaya. Ajar dia, wahai Tuhan. Nabi Musa berdoa. Maka Tuhan perkenankan doa Nabi Musa alaihi salam. Para ulama mengatakan berlalu 40 tahun. Tuhan beri masa ke Firaun suruh bertaubat. Setelah 40 tahun, Firaun dan bala tenteranya dibinasakan. Maka orang-orang yang zalim jangan buat main. Tak ada apa-apa pun, main ajaklah. Doalah, aku tak ada apa-apa, jaga. Tuhan beri peluang untuk bertaubat. Akan tiba masanya 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 100 tahun pun Tuhan beri masa untuk bertaubat. Kalau degil lagi, maka dihukum oleh Allah Ta'ala. Adapun dalam perkara Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia berdoa, jadi selalu. Jadi selalu, Tuhan terima selalu doa dia. Di mana orang ni panjang umur, hidup dalam keadaan susah, minta bantuan sama, minta sedekah sama, tak ada masa tak minta sedekah. Dan Tuhan jadikan dia tak sedar dengan tua dia. Walaupun umur dah tua, dah sedar ke diri. Lupa kepada mati, lupa kepada dia dah tua dah. Ini satu bencana yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Saya nak katakan di sini, pertama sekali bila saya nak komen isu ni doa ni secara langsung, poin pertama sekali, doa tersebut jelas dilihat ada unsur-unsur asabiyah, kepartian. Asabiyah. Mengapa dia doa pada parti politik saja? Mengapa dipilih UMNO dan Barisan Nasional? Sudah semestinya UMNO dan Barisan Nasional merangkumi UMNO, MIC dan MCA. DAP nak tahu mana? Mengapa tidak didoakan sekali untuk DAP? Syiah dah lepas. Mengapa tak didoakan sekali kepada Syiah? Mengapa tak didoakan sekali kepada Jemaah Al-Arqam? Mengapa tak didoakan sekali kepada Ahmadiyah? Mengapa tak didoakan sekali kepada Qadianiyah? Mengapa tak didoakan sekali kepada ajaran-ajaran sesat yang bertebaran di dalam Malaysia? Menampakkan wujud di sana kepentingan politik yang terlampau. Ini adalah asabiyah. Itu satu. Yang kedua, kaedah dalam kita berdoa, dia mengkhususkan penghancuran. Allah hancurkan kepada UMNO, Allah hancurkan Barisan Nasional contohnya. Doa pilihan raya. Doa pilihan raya. Ini doa pilihan raya, jelas, terang, bersuluh. Nak minta laluan ke Putrajaya, highway ke Putrajaya, jalan banyak pergi Putrajaya, pergi kot mana pun sampai Putrajaya insya-Allah. Okey, cuma saya nak cerita di sini, masalah yang berlaku bila kita bercakap pasal doa ni. Kaedah Nabi doa macam mana? Lafaz Nabi SAW itu ia bersifat umum. Alangkah baiknya kalau sekiranya mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, jauhilah kami daripada kezaliman. Ya Allah Tuhan kami, tegakkanlah Islam. Ya Allah Tuhan kami, tolonglah kami untuk mengangkat dan menjunjung, memartabatkan, menegakkan, mempraktikkan, melaksanakan Islam. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah ketakwaan kepada kami. Itu doa umum yang terbaik, yang saya sendiri akan menyokong sekiranya doa tersebut dilafazkan. Tapi sayangnya doa tersebut bersifat doa pilihan raya. Okey, itu poin yang kedua. Yang ketiga, mereka mendoakan kerana mereka melihat UMNO itu parti zalim. Itu kata, itu jelas. Kerana itu mereka mendoakan sedemikian rupa. Saya nak katakan di sini, ada sebahagian daripada mereka saya terbaca dakwaan-dakwaan di dalam Facebook, di dalam Twitter, mereka mengatakan bahawasanya PAS ada hujah buat macam tu. Hujah apa mereka ambil? Dikatakan di dalam Facebook dan Twitter, hujahnya contohnya doa Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di mana Sa'ad ini dituduh memimpin sebuah negara, pada ketika itu Sa'ad dilantik menjadi gubernur di sebuah negara jajahan Islam di tanah Arab, di mana Sa'ad ibn Abi Waqqas dituduh salatnya bermasalah, yakni tidak baik salatnya dan juga tidak baik pentadbirannya, pengurusannya. Okey. Jadi bila Sa'ad dituduh sedemikian rupa, Umar Al-Khattab dia tak langsung menemplak Sa'ad. Tidak.
Dia pergi bersama-sama dengan Sa'ad, dia masuk ke kampung-kampung, menyiasat benar apa tidak. Sampai bertemu dengan seorang lelaki dalam sebuah masjid, dia angkat tangan, dia kata, ya Sa'ad bin Abi Waqqas sekian, masalah salat, dan dia juga bermasalah pada pentadbirannya, lemah. Kemudian apa kata Sa'ad? Sa'ad mendoakan, Allahumma in kana hadha kadhiba, ya Allah Tuhanku, sekiranya lelaki ini bohong. Apa kata Sa'ad? Panjangkanlah usianya, letakkanlah dia di dalam kefakiran, dan timpakanlah ke atasnya fitnah. Itu doa Sa'ad. Maka mereka bercakap dalam Facebook dan Twitter ni, dia kata ini di antara contoh kita boleh mendoakan seseorang itu, pemerintah. Saya katakan berlaku keterbalikan di sini. Sa'ad gubernur, Sa'ad pemimpin, yang sepatutnya mendoakan untuk PAS, untuk Pakatan Rakyat ni adalah Presiden UMNO, Datuk Seri Najib. Dia adalah pemimpin, dan fitnah-fitnah tuduhan dilemparkan ke atasnya. Pastikah, ada buktikah Umar Al-Khattab membuat siasatan? Sekarang ni tuduhan yang dilemparkan, siapa yang buat siasatan? Siapa yang ada bukti? Kalau nanti kata lain, doa tu ialah pemimpin kepada yang menuduh dia. Pemimpin kepada yang menuduh dia. Walaupun kita boleh kata doa orang yang dituduh, tetapi walau bagaimanapun itu situasi Sa'ad sebagai pemimpin. Yang mana situasi Datuk Seri Najib, dia kena doa lagu tu lah kalau dia nak, kalau dia mau. Tapi kita tak pernah dengar apa dia doa macam tu. Okay? Tapi pada masa yang sama juga, boleh seseorang yang dizalimi itu mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi dia. Tetapi secara khusus, doa yang PAS buat ni umum, merangkumi UMNO. Bayangkan UMNO ada 3 juta ahli lebih. Adakah semua nak dihancurkan, ditenggelamkan seperti Fir'aun dan bala tenteranya? A'udzubillah, bertakwalah. Sedang doa-doa Nabi untuk golongan-golongan yang zalim ini, golongan-golongan kafir, ditenggelamkan. Di doa Nabi kepada mereka-mereka golongan kufar yang terlibat dalam peperangan Badar, golongan kafir. Ini orang Islam. Kalian mendoakan dan melafazkan perkataan yang bersifat terlalu umum. Salah. Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah Subhanahu wa taala ni dia tak suka orang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat, yang tak elok, kecuali bagi orang yang dizalimi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ada tafsir ayat ni. Maksudnya Allah tak suka kalau tak duk kita nak pergi doa keburukan kat orang, tak boleh. Melainkan orang yang dizalimi. Sesuai dengan hadis Nabi, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu pada doa orang yang dizalimi. Maknanya di sini takhsis kepada doa orang yang dizalimi dan kepada orang yang menzalimi dia secara khusus. Siapa yang buat? Siapa yang zalim? Benda dia kata tak boleh doa. Orang ahli sunnah dia tak doa untuk supaya kehancuran kepada orang. Memang dia tak doa kehancuran kepada orang baik, tapi kalau orang jahat boleh doa. No tafsir molek, kalau orang jahat boleh doa. Nabi sebut ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Mu kena takut pada doa orang kena zalim. Kerana doa kena zalim ni tak ada hijab di antara dia dengan Allah Taala. Hadis ni royak supaya jangan buat zalim, bukan tak sibuk doa. Dia ni tak reti ni. Nabi kata mu kena takut pada doa orang kena zalim. Sebab kena zalim ni kalau dia berdoa Tuhan terima. Jadi mu jangan buat zalim kau orang. Ni tak dia kata mu jangan doa kau orang. Tak kena, bukan jangan doa, jangan buat zalim. Sahabat Nabi pernah doa pada orang zalim. Dalam Quran sebut ala la'natullahi 'ala zalimi. Ingat laknat Tuhan kepada orang zalim. Tuhan laknat. Kita boleh baca kisah dalam Sahih Bukhari, Muslim. Kisah Sa'id bin Zaid, salah seorang 10 orang yang dijamin syurga, termasuk Sa'id bin Zaid. Dia pernah mendoakan Arwah binti Aus. Kerana Arwah tuduh dia. Arwah binti Aus, dia tuduh Sa'id bin Zaid rapah tanah dia. Zaman dulu muka tanah tak ada gerak. Tanah ni tanah Sa'id. Dia pergi mengaku tanah dia. Mana? Jadi dia tuduh Sa'id bin Zaid rapah tanah dia. Arwah ni orang perempuan, tapi masa nelam kali wanita amnung kali. Berkali lah, mau tidak kata berkali. Sehingga perkara ini dibawa di hadapan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Lalu Sa'id bin Zaid kata kepada Khalifah Marwan, tak kira aku nak rapah tanah orang.
Aku tahu balasan kepada orang yang ambil tanah orang secara zalim ni terlalu berat. Aku dengar Nabi sebut. Lalu Marwan bin Al-Hakam tanya, apa yang kamu dengar daripada Nabi? Lalu Sa'id bin Zaid baca hadis Nabi. Man akhadha shibran min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradina. Siapa-siapa dia ambil tanah orang secara zalim walaupun sedekah, Allah Ta'ala akan belik tekak dia sampai 7 lapis bumi. Walaupun sedekah, Tuhan belik sampai 7 lapis bumi. Ni orang rapah royalty minyak berkalinya belik ngatung kali. Apabila Sa'id bin Zaid membaca hadis Nabi, lalu Kharifah Marwan berkata, La as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Aku tak perlu kepada bayinah keterangan lain. Setelah aku dengar hadis ni, aku percaya memang tak ambil. Memang mu tak ambil tanah dia. Apabila Sa'id bin Zaid terasa dia telah difitnah, sedangkan dia orang baik, lalu dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kanat kadzibatan fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalaulah Arwah binti Aus ni bercakap bohong, engkau butakanlah mata dia dan engkau bunuhlah dia di atas tanah tersebut. Berkat doa Sa'id bin Zaid, akhir sekali Arwah ni buta mata. Buta duk merabur dan dia kata, asabatni da'watu Sa'id. Aku ni buta mata terkena doa Sa'id dan ni. Dia buta mata. Lalu dia berjalan merabur-rabur. Tiba-tiba terjatuh dalam lubang di tanah tersebut. Lalu dia mati dalam lubang tersebut. Berkat doa Sa'id bin Zaid. Ini ahli sunnah ni. Ni sahabat Nabi. Ahli sunnah hum as-sahabah. Ni yang dijamin syurga. Dia doa pada orang buat nyayang ke dia. Bapa kita tak boleh doa? Boleh. Boleh. Oh, dia kata patut kita doa kebaikan. Supaya Tuhan buka pintu hati. Lama dah doa suruh buka pintu hati. Tak bayar-bayar. Suruh musnah lah pula. Tak suruh ajar kita lah. Patut mu kena royak pemimpin membayar. Lagu tu dia ajar jangan doa. Ni tidak ahli sunnah ni. Hai ahli sunnah.